Dalam kita menyemarakkan pembudayaan masyarakat sihat dan juga bagaimana budaya sihat itu diterjemahkan dan juga ditamsilkan dalam tergerak-geri dan juga budaya masyarakat, sudah pastinya Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS itu diterjemahkan dalam satu bentuk konsep whole of nation. Jadi pada kali ini kita nak bercakap tentang ANMS ataupun Agenda Nasional Malaysia Sihat. Untuk itu kita ucapkan terima kasih. Bertuas sekali kita dapat berbicara dengan Menteri Kesihatan Malaysia Yang Berhormat Khairy Jamaluddin. Terima kasih YB kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam situasi sekarang bila mana aspek kesihatan itu memerlukan perhatian yang sangat-sangat tinggi. Bagaimana YB lihat NMS ini datang pada waktu yang sangat tepat? Ini adalah satu agenda nasional yang sangat penting. Bukan sahaja menyentuh soal pandemik, tetapi era pasca pandemik. Ya. Pandemik COVID-19 ini telah menunjukkan bahawa isu kesihatan adalah isu yang sangat penting kepada rakyat Malaysia dan juga di dunia. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia melancarkan Agenda Nasional Malaysia Sihat ini sebagai satu gerakan massa. Bukan hanya kerajaan tetapi seluruh masyarakat. Apa yang disebut sebagai whole of society approach, pendekatan seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan. Bukan hanya kesihatan fizikal tetapi juga kesihatan mental dan juga kesihatan global ataupun global health yang meliputi persekitaran yang bersih, alam sekitar yang mampan, yang mendorong kepada kesejahteraan rakyat. YB, kita juga nak meneruskan perbualan, tapi sebelum itu kita nak menyaksikan sedikit pengharapan daripada masyarakat di peringkat akar umbi berkenaan tentang aspek kesihatan dan juga Agenda Nasional Malaysia. Ayo sama-sama kita saksikan. Saya berharap rakyat menjaga kebersihan sekitaran, saling membantu dalam menjaga SOP dan kesihatan kendiri masing-masing supaya Malaysia lebih terjamin dan merupakan kunci kesihatan negara. Harapan saya semoga rakyat Malaysia menjaga kebersihan, SOP dan kesihatan. Saya berharap agar perkhidmatan kesihatan menjadi lebih baik dan cekap demi kesejahteraan kita bersama. Harapan saya sebagai penduduk di Malaysia agar Malaysia untuk sihat sejahtera adalah dengan rakyat terus patuhi SOP dan pastikan jaga kesihatan dan juga jangan tolak vaksin. Saya berharap kesihatan dan keselamatan warga emas dapat diberikan perhatian sewajarnya. Saya harap kerajaan dapat memberi bantuan dan sokongan emosi bila saya memerlukan. Ya, pelbagai pengharapan diterjemahkan oleh keluarga Malaysia. YB, kita melihat bagaimana kita berubah daripada fasa pandemik kepada endemik. Jadi dalam perihal ini, apakah antara persediaan yang boleh, sedang dan akan dilakukan oleh keluarga Malaysia dalam kita menghadapi peralihan fasa ini? Ya, peralihan fasa ini sangat penting sebab kita sudah sampai tahap di mana kebanyakan negeri sudah masuk ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Dan kita sekarang ini secara keseluruhan negara Malaysia berada di dalam fasa peralihan. Kita masih lagi dalam fasa pandemik, tetapi kita dalam fasa peralihan ke fasa endemik. Endemik ini maksudnya kita hidup dengan COVID-19. Kita akui bahawa virus ini akan sentiasa berada di kalangan kita. Cuma kita kena pastikan bahawa langkah-langkah pencegahan dan juga SOP sentiasa dilaksanakan. Vaksinasi kita pun sudah hampir 95% lebih dewasa sudah menerima lengkap vaksinasi. Jadi dari sudut itu kita agak baik perkembangan di Malaysia. Namun demikian, kalau kita melihat kepada tinjauan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, 95% daripada responden yang kita melihat ataupun yang kita laksanakan tinjauan ataupun survey tersebut menyatakan bahawa mereka bersedia untuk terus melaksanakan SOP untuk memastikan bahawa kita sampai ke fasa endemik nanti. Ada 70% yang masih lagi menyebut soal imuniti kelompok, tapi saya nak sebut bahawa imuniti kelompok ini sudah tidak relevan lagi disebabkan varian-varian Delta dan sebagainya yang sentiasa ada. Sebab itu kita masih lagi pakai pelitup muka dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat tinjauan tu kata 95% bersedia dan akan sentiasa mematuhi SOP. Tapi saya tengok SOP ni
Ini tinjauan punya keputusan 95%. Tapi kalau saya tengok dengan mata kasar saya masih lagi tengok pematuhan kepada SOP ni tak berapa ketat. Rakyat kita sendiri, ya. Sebagai contoh, pelitup muka. Kita pakai pelitup muka. Tapi saya tengok di rata-rata tempat, pakcik dan makcik, ini pelitup muka, bukan pelitup dagu tau. Jangan pakai sini, pelitup muka, bukan pelitup dagu. So, benda macam tu. Benda yang simple, tetapi saya melihat pematuhan itu sudah semakin kurang. Sebab itu saya terpaksa ingatkan banyak kali bahawa untuk kita beralih, untuk kita hidup dengan virus ini, perkara macam ini penting. Ya, YB, selepas kajian tersebut dibuat dan telah mendapat pun satu pool data pool untuk membolehkan KKM bergerak pada tindakan seterusnya. Dengan maklumat yang telah diterima ini, apa seterusnya selepas ini? Selepas ini kita kena melaksanakan apa yang disebut sebagai perubahan tingkah laku ataupun behavioral change. Kalau kita nak mengharapkan KKM sentiasa berada di lapangan, keluarkan kompaun kepada semua orang yang melanggar SOP, tak cukup tangan KKM, ya. Dan kita melihat negara-negara yang berjaya dari segi pengurusan pandemik ini. Saya baru saja kembali daripada negara Jepun 2 minggu yang lepas. Kita melihat bahawa apa faktor kejayaan mereka adalah perubahan tingkah laku. Tak perlu kita pergi kompaun, tak perlu kita pergi saman dan sebagainya, sebab mereka dah tahu ini adalah tanggungjawab masyarakat dan rakyat untuk memastikan kita semua selamat. Bayangkan di Malaysia, saya ada banyak permintaan di media sosial untuk KKM turun ke lapangan untuk keluarkan kompaun kepada mereka yang merokok di kedai makan. Sudah jelas ada tanda yang kata tak boleh merokok di sini, tetapi rakyat kita masih lagi nak merokok. Jadi sampai bila kita nak jadi sebuah negara di mana semua tingkah laku mestilah bergantung kepada kompaun ataupun saman? Takkanlah kita tidak ada kesedaran bahawa kalau dah disebut bahawa tak boleh rokok di situ, memang tak boleh rokok di situ. So dari segi behavioral change ataupun perubahan tingkah laku, ini adalah satu aspek penting dalam agenda Nasional Malaysia Sihat. Kita nak minta supaya rakyat memiliki soal kesihatan mereka sendiri, bukan disuruh untuk pergi buat pemeriksaan kesihatan, bukan disuruh untuk buat ujian darah dan sebagainya, tetapi dengan rela, dengan buat keputusan sendiri, okey, saya kena buat setiap tahun. Inilah antara intipati agenda Nasional Malaysia Sihat. Dan sendiri nampak no smoking, jangan rokoklah. Simple. Sedar sendirilah. Apa yang disebutkan oleh YB tadi adalah bercerita tentang tindakan dan juga set tingkah laku itu bukan hanya bergerak daripada penguatkuasaan undang-undang, tetapi juga kesedaran masyarakat. Jadi dalam perihal ini, apakah antara tindakan yang mungkin boleh dilakukan oleh masyarakat dalam meneruskan kelangsungan persekitaran sihat dalam kehidupan yang sihat itu? Ya, kita di Kementerian Kesihatan Malaysia, kita dah tubuhkan banyak ejen kesihatan di peringkat masyarakat. Contohnya kita ada Kombi, Communication for Behavioural Impact. Kombi ni kita guna biasanya untuk denggi dan sebagainya, memimpin masyarakat, untuk ingatkan masyarakat supaya bersihkan persekitaran, supaya tidak ada penularan denggi. Kita ada KOSPEN, Komuniti Sihat Pembina Negara. Jadi banyak ejen sudah ada di kalangan masyarakat. Tinggal lagi sekarang adalah soal kesedaran kesihatan itu sendiri. Behavior ataupun tingkah laku kita sangat penting untuk kita melahirkan sebuah negara yang sihat sejahtera, yang menjadi objektif agenda Nasional Malaysia Sihat. 1 daripada 2 rakyat Malaysia terlebih berat badan ataupun obes, termasuk saya sekarang ni. 1 daripada 4 rakyat Malaysia tidak mengamalkan aktiviti kecergasan. 1 daripada 20 saja yang makan dengan nutrisi dan makan sihatlah. Yang selebih daripada itu makan terlebih makan ataupun makan tidak sihat. Dan ini statistik rasmi, 1,5 juta dewasa mengalami kemurungan, tapi saya rasa lebih daripada itu. Ini adalah understated ataupun angka yang saya rasa terlalu rendah daripada realitinya. Jadi kalau kita lihat dari segi, kalau tanya saya lah sebagai Menteri Kesihatan, adakah Malaysia negara yang sihat sekarang? No.
Malaysia bukan negara yang sihat sekarang ini. Kita antara negara yang top dari segi obesiti, sakit jantung, ini semua kita tahulah. Dan antara penyebab kita punya kadar kematian daripada COVID adalah agak tinggi, adalah disebabkan sebahagian besar daripada mereka yang meninggal daripada COVID mengalami komorbiditi ataupun penyakit kronik. YB, kalau dalam aspek untuk mensejahterakan kehidupan itu banyak aspek-aspek literasi yang perlu ditekankan, literasi keuangan, literasi kesihatan khususnya. Kalau digunakan sebagai analogi pula, kereta itu kalau rosak kita tak cek dekat luar, kita pastikan enjin dekat dalam itu dibetulkan. Dari aspek KKM, bagaimana, apa antara cabaran tapi optimisme dari aspek literasi kesihatan itu? Literasi sangat penting ataupun kesedaran sangat penting. Kesedaran kesihatan sangat penting. Jadi untuk kita menggalakkan perubahan tingkah laku di kalangan rakyat kita, kita melancarkan agenda Nasional Malaysia Sihat sebagai satu gagasan yang penting lah. Gagasan yang penting untuk kita meningkatkan pemahaman rakyat tentang isu kesihatan. Di Malaysia ini soal kesihatan ini dia berbelah kepada dua sahaja. Sihat, tidak sihat. Bila dah tak sihat, kena minta rawatan. Jadi di Malaysia ini kita belanjakan terlalu banyak untuk merawat orang. Tidak ada cukup langkah-langkah pencegahan. Di negara-negara maju, mereka banyak melabur dan juga rakyat ada kesedaran tentang pencegahan, preventive healthcare. Ini dilaksanakan di kemudahan kesihatan primary healthcare. Ini dilaksanakan melalui kempen kesedaran, melalui agenda Nasional Malaysia Sihat sebagai contoh, supaya tidak jatuh sakit. Bila dah jatuh sakit, it's too late. Kena merawat. Dan ini menelan perbelanjaan yang sangat-sangat besar. Kalau sekiranya kita memahami dan kita ada literasi tentang kesihatan kita sendiri, kita akan elak daripada kita jatuh sakit. Dan ini akan menyebabkan tekanan kepada sistem kesihatan kita nanti. Ya, sebab itu kita tidak serik untuk menyebut perumpamaan mencegah itu lebih baik daripada merawat. Mulai kiranya untuk kita mendapatkan respon daripada YB kita ketika inilah dia buku yang juga dikongsikan, kempen agenda nasional Malaysia Sihat. Mungkin sedikit respon daripada YB berkenaan tentang, ya kalau boleh dikongsikan di buku ini adalah tentang banyak aspek yang diceritakan berkenaan agenda nasional Malaysia Sihat. Ya, matlamat dia untuk kita sihat sepanjang hayat, negara yang sihat sejahtera. Banyak panduan dalam buku ini. Malangnya rakyat Malaysia malas membaca, jadi kita banyak menggunakan infografik yang mudah supaya mereka memahami. Kita seperti mana yang ditunjukkan tadi, ada banyak iklan-iklan di papan tanda, lebih senang untuk dibaca sebab tak perlu baca buku. Jadi kita memikirkan semua aspek untuk memastikan bahawa apa yang kita nak sampaikan melalui agenda Nasional Malaysia Sihat ini dapat dihayati dan dapat diamalkan. Yang paling penting sekali adalah tingkah laku, amalan. Tak guna kita lancarkan buku, tetapi tingkah laku dan amalan rakyat Malaysia masih lagi sama. Dan bercakap tentang amalan, YB sendiri menekankan TRIS, bagaimana ini menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang. Peringatan YB kepada masyarakat dalam apa juga aktiviti sosial perniagaan yang perlu mereka budayakan dalam rutin hidup mereka? ANMS, salah satu matlamat dia adalah meningkatkan literasi kesihatan. Tadi kita sebut tentang peralihan ke zaman endemik nanti, di mana kita nak hidup dengan virus. Jadi kita tekankan soal TRIS, TRIIS. Dan ini adalah satu mantra yang sangat penting untuk kita memahami, menghayati dan untuk kita mengamalkan. Jadi dalam kehidupan kita sekarang ini kena TRIS. TRIS maksudnya test, buat ujian. Kalau sekiranya ada apa-apa gejala, batuk, sakit, tekak ataupun letih, demam dan sebagainya, kita buat ujian kendiri. Sekarang ni boleh beli kit ujian pada harga kurang daripada RM7 dah sekarang ni. Ya, kita buat ujian. R, report. Kita lapor keputusan ujian tersebut. Sama ada positif ataupun negatif, kita lapor dalam MySejahtera kerana Kementerian Kesihatan perlukan data tersebut. Ya. TRIS, test, report. Lepas itu kita isolate, kita asingkan diri kita. Kalau sekiranya kita positif, jangan fikir benda lain, kita asingkan diri kita. Kita balik rumah, kita pergi ke satu bilik dan kita jangan bergaul dengan orang lain. Kalau tak ada kemudahan tersebut, boleh pergi Kementerian Kesihatan Malaysia, kita ada pusat kuarantin. I inform, bagi tahu kontak rapat kita. Sekiranya kita positif, ya, kita kena bertanggungjawab. Kalau sekiranya saya dah jumpa ahli keluarga saya
saya nak kena bagi tahu, ya, mak saya positif, ya, kalau ada gejala ataupun tolong test, ya, mak kena test sebab saya didapati positif. Dan seek, cari kemudahan kesihatan sekiranya gejala kita bertambah buruk. Katalah kita tak ada gejala tapi kita positif, kita dah asingkan diri. Tiba-tiba pada hari ketiga kita sesak nafas. Tolong cari doktor, ya. Jangan ingat bahawa perkara itu perkara yang ringan ataupun tak perlu dilayan. Sebab ada banyak kes di mana dia mula dengan gejala yang ringan, tiba-tiba gejala yang bertambah buruk dan akhirnya ada juga kematian yang berlaku. Sebab itu banyak kes brought in death ataupun mati di luar hospital sebelum ini. Ya, pilihan kendiri itu akan membantu untuk memudahkan urusan kita handle ataupun mengawal selia urusan kesihatan tersebut. Bagaimana pula dengan agenda nasional Malaysia Sihat ini dilakukan dan juga dipantau hasil daripada, kalau boleh kita lihat, inisiatif dan juga apa yang diceritakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri? Kita ada jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh saya. Dan jawatan kuasa ini menarik sebab dia menghimpunkan semua kementerian, ya, bukan hanya Kementerian Kesihatan Malaysia saja, tetapi semua kementerian terlibat dalam jawatan kuasa ini, dan kita dapat laporan berkala yang terperinci daripada semua kementerian, apakah langkah-langkah kementerian berkenaan dengan pelaksanaan agenda nasional Malaysia Sihat. Di dalam mesyuarat jawatan kuasa yang lepas, saya telah minta semua kementerian untuk menyenaraikan langkah-langkah yang diambil oleh kementerian-kementerian untuk meningkatkan faktor isu kesihatan, kesedaran kesihatan. Saya bagi contoh, macam Kementerian Belia dan Sukan, dulu saya sebagai Menteri Belia dan Sukan, kita melaksanakan Fit Malaysia. Kita buat Hari Sukan Negara. Ini ke arah menjadikan negara Malaysia sebagai negara bersukan yang cergas dan sebagainya. Saya juga telah minta supaya kementerian-kementerian yang ada kaitan dengan pembinaan bangunan dan sebagainya, supaya bangunan-bangunan sekarang ini mengambil kira faktor kesihatan. Sebagai contoh, pengudaraan dalam bangunan. Jadi bangunan-bangunan baru mestilah dilengkapi dengan kemudahan pengudaraan yang baik, supaya sebab COVID ini adalah virus yang airborne, yang boleh dijangkiti melalui pengudaraan. Jadi ini adalah satu juga pendekatan yang penting. Kita bukan hanya melihat kepada kesihatan badan, tetapi kesihatan persekitaran, design building, reka bentuk bangunan yang lebih mendorong kepada membangunkan negara yang sihat. Dan juga bagaimana persekitaran Sarawak itu bekerja, infrastruktur untuk rekreasi ini juga memberi faktor kepada kebolehan ataupun keseimbangan kehidupan seorang. Ya, baik, sudah pastinya agenda nasional Malaysia Sihat itu bukan saja bercerita di bawah inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja, tetapi juga turut melibatkan rentas kementerian dan juga kerjasama daripada pelbagai kementerian. Apa mungkin yang kita gambarkan ini, kerjasama semua pihak penting untuk kita merealisasikan agenda nasional Malaysia Sihat ini dalam setiap bidang pekerjaan, bidang kehidupan dan juga penghidupan manusia, khususnya rakyat keluarga Malaysia. YB. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semua kementerian dan semua menteri-menteri yang telah memberi mesej yang menyokong agenda nasional Malaysia Sihat. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, Kementerian Kesihatan sahaja tidak boleh melaksanakan agenda ini. Ini adalah agenda whole of government, whole of society yang melibatkan semua, dan setiap kementerian mestilah memikirkan apa dasar yang dapat dilaksanakan untuk menyokong kesihatan rakyat. Ya. Dan dari segi secantik mana sesuatu perancangan itu pun, dari segi memastikan ianya berjalan dengan kadar yang betul, bagaimana pihak KKM untuk? Kita ada plan strategik selama 10 tahun, ya. Jadi agenda ini adalah agenda sepanjang 10 tahun. Kita melihat kepada beberapa indikator. Ini pemantauan sangat penting sebab kita tak nak melancarkan dengan begitu gah hari ini tetapi akhirnya dia tak ke mana juga. Jadi kita ada beberapa indikator yang kita akan sentiasa pantau. Contohnya literasi kesihatan rakyat, kedua pembudayaan hidup sihat, prevalent penyakit, sama ada banyak NCD, penyakit tidak berjangkit dan sebagainya, pembudayaan norma baru dan pematuhan SOP, pengambilan vaksin dalam konteks COVID-19, tahap kebersihan negara dan juga kualiti hidup rakyat. Jadi ini indikator yang penting untuk yang kita akan sentiasa pantau untuk melihat sama ada ANMS ini berjaya ataupun tidak, dan ada banyak instrumen yang
kita pakai indeks-indeks tertentu, indeks budaya sihat, indeks belia negara, indeks budaya sukan. Jadi ini bukan hanya satu publicity campaign ataupun kempen publicity, tetapi ini adalah sebenarnya satu gerakan yang boleh diukur dengan beberapa indikator yang penting supaya kita dapat tahu sama ada pelan strategik ini berjaya ataupun tidak, pematuhan rakyat dan juga perubahan tingkah laku. Okey. Apabila YB menyebut tentang indikator, kalau dahulunya apabila kita sedang memerangi pandemik COVID-19, indikator tentang kes harian, jumlah yang dimasukkan ke hospital dan juga tentang bagaimana mereka yang mendapat suntikan vaksin itu dijadikan indikator. Tetapi kali ini kita beralih kepada fasa baru apabila dos penggalak juga turut diberikan. Apa mungkin respon dan juga pandangan YB tentang melihat kepada beberapa isu-isu yang melibatkan dos penggalak? Ramai yang tanya saya tentang dos penggalak. Kata saya dah lengkap di vaksin, 2 dos. Kenapa saya perlu dapat dos yang ketiga? Ini disebabkan kita melihat apa yang berlaku di negara-negara lain yang telah memulakan vaksinasi mereka lebih awal daripada Malaysia. Mereka telah mengalami gelombang yang baru. Disebabkan walaupun vaksin itu berkesan, tetapi keberkesanannya menurun selepas 6 bulan. Ya, sebab itu kita memperkenalkan dos penggalak ataupun booster dose agar sistem imun kita dirangsang semula. Sistem imun kita selepas 2 dos memang dah bagus. Dah tahu macam mana nak lawan virus SARS-CoV-2, virus COVID-19. Tetapi selepas 6 bulan dia punya sistem pertahanan itu menurun sedikit. Jadi dia perlukan sedikit rangsangan melalui dos yang ketiga. Dan kita sangat menggalakkan dos penggalak ini kepada mereka yang berisiko tinggi. Sebab itu kita minta semua barisan hadapan untuk menerima dos penggalak sebab mereka sentiasa berdepan dengan rakyat dan terdedah kepada COVID. Yang kedua, warga emas. Warga emas kita sangat menggalakkan supaya dapat dos penggalak untuk melindungi mereka dan sesiapa yang mempunyai penyakit kronik, obesiti, kencing manis, sakit jantung dan sebagainya, akan diberikan janji temu dalam MySejahtera untuk terima dos penggalak mereka. Malangnya sekarang 40% daripada mereka yang telah dihantar janji temu ataupun temu janji melalui MySejahtera, panggilan dan sebagainya tidak hadir untuk dos penggalak. Dan ini adalah satu perkara yang merisaukan saya. Kehadiran sewaktu vaksinasi yang lepas, dos pertama dan kedua, tinggi. 95% ke atas. Disebabkan pada waktu itu, semua takut tentang COVID. Sekarang ini bila kadar jangkitan dah menurun, kadar kematian dah turun, kita dah mula melihat ada norma baru untuk kita hidup dengan virus ini. Kita rasa leka dan bila dijemput untuk dapat dos penggalak mungkin mereka kata COVID ni dah tak ada apalah, kadar kematian dah turun, kadar jangkitan dah turun, saya tak perlu dos penggalak. Saya merayu kepada rakyat kalau dah diberi janji temu untuk mendapat dos penggalak, pergilah untuk dapat dos penggalak sebab ini akan melindungi kita secara jangka masa yang lebih panjang daripada kesan buruk akibat COVID-19. Dan bila mungkin aspek alpa ataupun barangkali terlepas pandang bila mana kalau dulu kita lihat angka 5,000 itu sangat menakutkan, kemudian naik kepada 20,000 turun kepada 5,000, ketakutan dia agak kurang. YB mereka agak complacent kalau gunakan terma. Memang kita leka dan alpa. Sebab itu saya melihat kadar reproductivity virus ini sudah hari ini mencecah 0.99. Maksudnya kalau dia lebih daripada 1, ia akan meningkat, kes-kes akan meningkat. Dan 2 minggu lepas kita dalam paras kurang daripada 0.9, dah mula naik pada 0.99. Dengan bahasa mudah, maksudnya kes akan meningkat. Ini adalah disebabkan mobility, pergerakan rakyat kita sudah pun meningkat, disebabkan kita benarkan rentas negeri, pembukaan sektor-sektor ekonomi sosial dan sebagainya. Dan kita di Kementerian Kesihatan kita menjangkakan perkara ini, ya, dan kita bersiap siaga. Dan kita harap kalau sekiranya berlaku kenaikan kes pun
kebanyakan kes adalah bergejala ringan ataupun tanpa bergejala. Ya, itu harapan kita sebab vaksinasi kita antara yang terbaik di dunia. Kadar vaksinasi kita top 10 yang ada di dunia, dan kita harap kalau ada sedikit kenaikan kes pun, kes-kes ini adalah kes yang ringan ataupun tiada gejala. Tapi sekali lagi saya haraplah pematuhan kepada SOP itu sangat penting. Dan kena ada kepimpinan melalui teladan. Ya. Saya melihat ada banyak kes, contohnya sekarang ini kita cakap soal pilihan raya negeri Melaka. Ya. Secara keseluruhannya, Kementerian Kesihatan melihat bahawa pematuhan kepada SOP adalah baik secara keseluruhan. Malangnya ada juga yang tak patuh, dan malangnya ini adalah pemimpin-pemimpin negara, pembesar politik, ya, yang sepatutnya menunjukkan teladan yang lebih baik. I mean, if you are former Prime Minister, show a better example lah. Okey. YB, seketika saya nak menarik perhatian YB kepada kita melihat kepada aspek-aspek kesihatan ini banyak bergantung kepada aspek kebersihan. Sudah pastinya kalau kita lihat dahulu sewaktu kita kes pandemik ini tinggi, kita meletakkan pencuci tangan, hand sanitizer dan juga memastikan kawasan persekitaran sentiasa disanitasi dan sebagainya. Namun begitu, apabila kita bercerita tentang budaya ini, bukan hanya budaya apabila kita memerangi penyakit, tetapi budaya apabila sebelum penyakit datang menjelma. Jadi bagaimana YB boleh menterjemahkan budaya kebersihan persekitaran itu penting bukan saja untuk memerangi penyakit tetapi juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Salah satu perubahan besar daripada akibat daripada pandemik COVID-19 ini yang tak pernah berlaku sebelum pandemik COVID-19 ini adalah di tandas-tandas awam, tandas-tandas bangunan kerajaan ada sabun. Sebelum ini memang tak ada sabun. Dan ini menunjukkan bahawa betapa budaya kita sangat tidak mementingkan soal kebersihan kendiri. Dan pandemik ini nasib ada ada hikmah daripada pandemik ini yang menuntut supaya ada perubahan pemikiran kita soal kebersihan. Sebelum pandemik ini bila nak makan sekadar makan dengan tangan lah, ya, sekadar cecah tangan dalam air cukup ataupun tanpa sabun lepas tu makan. Banyak bakteria kat tangan kita, tak guna sabun. Tapi sekarang ni at least ada kesedaran, ada sabun. Tadi saya pergi tengok tandas, ada sabun. Alhamdulillah. Dulu tak ada. YB, bila kita tanyakan bila YB sebut tentang leader ataupun pemimpin tadi, bagaimana pentingnya peranan ataupun contoh yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin itu. Kalau pemimpin itu rajin bersukan, rajin mengamalkan gaya hidup sihat, yang di bawah itu juga akan sedikit sebanyak terpengaruh dan cuba mengikuti apa yang dicanangkan. Sebab itu kita PM sebut tadi dalam ucapan perasmiannya, kita ada champion kesihatan yang kita akan lantik di kalangan pemimpin-pemimpin masyarakat. Kita jangan pandang rendah faktor pengaruh, faktor kepimpinan melalui teladan. Kalau masyarakat setempat itu melihat pemimpin masyarakat ataupun siapa yang diangkat sebagai juara kesihatan, sama ada Kospen, Kombi, ketua kampung, ketua masyarakat, imam, padri dan sebagainya, kalau mereka juga tekankan soal kesihatan, bayangkan khutbah Jumaat, cakap soal kesihatan, imam ajak karya untuk bersenam selepas solat subuh dan sebagainya. Itu adalah satu budaya yang nak kita melihat diamalkan melalui ANMS ini. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memperkenalkan agenda ataupun nilai keluarga Malaysia, itu sudah pasti diterjemahkan bukan saja kepada dasar-dasar kerajaan tetapi juga pembudayaan kita bermasyarakat dan juga pembudayaan kita dalam komuniti. Bagaimana pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga menterjemahkan pembudayaan keluarga Malaysia dalam agenda dan juga dasar-dasar pihak Kementerian Kesihatan? Ya, kita di Kementerian Kesihatan Malaysia sangat tertarik dan menyokong konsep keluarga Malaysia. Sebab bagi kita di Kementerian Kesihatan Malaysia, keluarga itu unit yang paling penting untuk kita melihat kepada perubahan tingkah laku. Kalau ibu bapa bermula di rumah mereka sendiri, ya, menunjukkan amalan makanan yang sihat kepada anak-anak mereka, beli ramuan dan juga makanan-makanan yang sihat untuk anak-anak mereka, dan immediately anak-anak itu akan rasa bahawa inilah gaya hidup yang perlu saya amalkan, sebab diajar daripada awal lagi ibu bapa mereka. Tetapi kalau ibu bapa tak ambil kisah tentang nutrisi anak mereka, sentiasa beli makanan-makanan yang tidak sihat kerana mudah
tak ada masa menggunakan alasan bahawa makanan yang sihat ini adalah mahal dan sebagainya. Sedangkan kita tahu bahawa sayur-sayuran dan sebagainya tidaklah mahal sangat, ya. Cuma pilihan makanan itu sangat penting. Dan saya rasa keluarga Malaysia ini adalah satu konsep yang sangat penting untuk kita menjayakan ANMS. Sebab kalau kita cakap pasal whole of nation, seluruh negara dan masyarakat, akhirnya unit yang paling penting itu adalah keluarga itu sendiri. Peringatan kepada warga masyarakat, kadar obesiti ini juga dilihat di kalangan kanak-kanak. Jadi bagaimana peringkat pendidikan awal ini sangat penting. Terima kasih Yang Berhormat kerana sudi bersama kami pagi ini, dan juga sekali lagi tahniah kepada KKM dan juga semua kementerian yang terlibat untuk menjadikan ANMS ini. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat. Terima kasih pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, Agenda Nasional Malaysia Sihat kita sama-sama jayakan.